إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم اللهم نور بالكتاب بصري وأطلق به لساني واشرح به صدري واستعمل به جسدي بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد الحمد لله رفعنا بشكرا. Pada hari ini insyaAllah kita buka satu kitab baru. Nama kitab ni Al-Qawl Tam Fi Ahkam Al-Ma'mum Wal Imam. Setiap kali subuh kita akan sambung kitab ni, juzuk pertama dan juzuk yang kedua, yang diterjemahkan oleh Datuk Syekh Haji Zakaria bin Haji Ahmad Wan Besar, seorang ahli jawatan kuasa fatwa negeri Kedah, yang mana kitab ni ada yang Rumi, ada yang Jawi. InsyaAllah kitab ni semua tak ada, sebenarnya ada dah kat Jiwan ni, tapi tak apalah. Untuk kali ni kita mukaddimah dulu. Mukaddimah. Kitab ni membincangkan tentang hukum hakam, imam dan makmum secara terperinci, dan hukum hakam, imam dan makmum yang jarang dibincangkan, jadi kitab ni ada sebanyak 200 lebih, 200 berapa masalah. ...214, 215 masalah imam makmum. Kitab asalnya ada 500 masalah, tapi pengarang ambil masalah yang biasa berlaku pada masyarakat kita. Yang jarang berlaku dia tak ambil, banyak sangat nanti dia tebal. Jadi insyaAllah kitab ni, sekarang ni kita baca mukadimah dulu. Yang kat depan ni apa ni, kata-kata aluan. Siapa kenal Datuk Dr. Abdul Hamid Osman? Lama tak dengar nama ni. Dulu dia orang terkenal lah, jabatan apa menteri di Jabatan Perdana Menteri ya. Dia ada bagi kata aluan-aluan, kita tak payah baca lah. Kemudian Datuk yang dipertua Jawatan Hal Ehwal Agama Negeri Kedah, aluan-aluan dia pun kita tak payah baca lah. Kemudian ini pendahuluan tuan sendiri. Yang ni kita baca lah. Kita baca. Qal ma'alif rahimahullah ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Maka dengan taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala, dapatlah saya menterjemahkan sebuah kitab fiqh yang terkenal pada zaman silam. Kitab ni kitab lama, bukan kitab baru, iaitu kitab Qawlut Tam fi Ahkamil Ma'mum wal Imam ala Mazhab
Al-Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Siapa yang karang ni? Karangan Al-Imam Al-Muhaqqiq Al-Habrul Al-Humam Syihabuddin Ahmad, yang masyhur dengan panggilan dia Ibnul Imad. Kalau kita belajar kitab fiqh, biasa akan ada pendapat Ibnu Imad. Ibnu Imad ni, nama dia Ibnul Imad bin Yusuf Al-Masri. Dia meninggal dunia tahun 808 Hijrah. Lama 81456 600 tahun. Ya, 600 tahun lepas. Terjemahan ini pada mulanya ialah sebagai catatan untuk kegunaan bagi saya sendiri semasa menyampaikan pelajaran mengajar di majlis pengajian khasnya di rancangan Ta'mir Masjid dan Surau Negeri Kedah Darul Aman. Asalnya dia kuliah, dia berkuliah je. Jadi dia akan buat nota, ambil terjemahan daripada kitab-kitab Arab, daripada kitab Ibnu Imad, buat terjemahan. Ini poin hari ni 2 bab Imam Makmum. Pergi mengajar sehari lepas sehari lepas sehari. Bila lama-lama jadi banyak. Lama-lama jadi banyak. Dimaklumkan bahawa kitab tersebut tidaklah saya terjemahkan semua sekali 100%, tak ada. Dan mana-mana masalah yang jarang berlaku dalam masyarakat kita, saya tinggalkan supaya terjemahan ini tidak nampak besar oleh para pembaca yang boleh menjemukan mereka. Tak semua. Dia ambil yang berlaku pada masyarakat kita je. Macam contoh kan, yang saya ingat lagi lah, mengaji dulu lah. Contohnya dia baca Fatihah, ujung dia waladdallun, tiba-tiba gitu. Ada orang kita buat, ada hukum dia, sembahyang sah. Sah yang cuma ada beberapa hukum. Jadi dia tak ambil lah hukum tu masuk dalam ni, sebab orang kita tak buat tu, tak buat kerja gitu. Jadi dalam ada 500 masalah Ibnu Imad keluarkan daripada masalah Imam Makmum, dia ambil 200 lebih aja. Sebagaimana kita maklum bahawa sembahyang berjemaah itu ada kalanya fardu ain. Kadang-kadang sembahyang jemaah ni fardu ain, seperti sembahyang Jumaat. Iyalah, sembahyang Jumaat ni fardu ain. Dan ada kalanya fardu kifayah, seperti sembahyang 5 waktu, sembahyang jemaah ni. Dan ada kalanya sunat. Sembahyang berjemaah tu sunat, seperti sembahyang jenazah dan 2 hari raya. Sembahyang jenazah kan fardu kifayah. Kenapa pula dia kata sunat? Bukan dia cerita tentang sembahyang jenazah, dia sedang menceritakan berjemaah ketika sembahyang jenazah. Sembahyang jenazah yang dilakukan secara berjemaah adalah sunat. Sembahyang 2 hari raya, sembahyang 2 hari raya bukan bincang tentang sembahyang 2 hari raya, bukan. Bincang tentang berjemaah dalam menunaikan sembahyang hari raya. Itu memang sunat. Dan ada kalanya harus dia buat secara berjemaah. Bila kita kata wajib sembahyang Jumaat, maka tak buat sembahyang Jumaat secara berjemaah. Jadi nak bagi tahu, cerita sekarang berjemaah, bukan sembahyang Jumaat tu, kan? Jadi sembahyang berjemaah, sembahyang Jumaat berjemaah adalah fardu ain. Jadi kalau orang tak buat berjemaah pada sembahyang Jumaat, dia seorang-seorang aja, tak sah lah, sebab fardu ain. Fardu kifayah seperti sembahyang 5 waktu. Kalau dia buat dia melakukan solat berjemaah sembahyang 5 waktu secara berjemaah, maka terlepaslah fardu kifayah. Itu pendapat muktamad, kata Imam Nawawi. Habis kalau semua orang tak buat dalam satu qaryah, semua berdosa. Bukan sembahyang tu, jemaah, berjemaah tu, semua berdosa, fardu kifayah kan. Dan ada kalanya sunat. Maksudnya sesiapa yang buat secara berjemaah dapat pahala sunat, iaitu sembahyang jenazah. Betul lah, jemaah atau berjemaah. Sembahyang jenazah tu fardu kifayah. Dan 2 hari raya, sesiapa yang buat solat berjemaah pada solat hari raya, maka dapatlah pahala sunat berjemaah.
Dan ada kalanya harus. Maksudnya buat pun dapat pahala, buat secara berjemaah pun dapat pahala banyak tu, buat seorang-seorang pun dapat pahala banyak tu. Maknanya tak ada perbezaan pun dari segi fadilat dia sembahyang seorang ataupun berjemaah. Tak ada perbezaan pun. Sembahyang apa ni? Sembahyang tasbih dan sunat rawatib. Dia bagi contoh, termasuklah solat hajat, solat istikharah, solat wudu. Semua solat tu buat berjemaah boleh, sah. Tapi tak dapat pahala jemaah, tak dapat 27, dapat satu je. Rawatib tu kan, solat qabliyah subuh, pakar-pakar ramai-ramai buat secara berjemaah. Orang ingat dah sembahyang subuh, rupanya baru buat qabliyah. Boleh ke? Boleh. Solat duha boleh. Boleh buat secara berjemaah. Tapi dapat 27 ke? Tak dapat. Sebab dia harus. Harus tu maksudnya buat pun dapat pahala banyak tu, buat secara berjemaah. Tak buat berjemaah, buat seorang-seorang pun banyak tu juga. Semua banyak-banyak lagi sembahyang yang lain yang harus je hukumnya. Sunat pun tidak, lebih-lebih lagi wajib. Makruh pun tak. Tak boleh sembahyang duha secara berjemaah. Kalau tidak makruh, tak boleh duha jemaah. Tapi tak dapat 27, dapat satu je. Tu dia kata kadang-kadang harus, hukumnya harus. Ada setengah kitab dia tambah lagi, ditambah satu lagi, kalau imam sunat makmum wajib, makmum fardu, imam sunat harus juga. Contoh, imam ba'diyah maghrib, makmum sembahyang maghrib. Ni biasa juga orang buat. Hukumnya harus ya, bukan sunat. Maksudnya imam, sebenarnya dia bukan imam, dia makmum. Sembahyang maghrib, lepas tu habis pakai-pakai sembahyang ba'diyah. Asalnya dia makmum lah sembahyang maghrib tu. Bila sembahyang ba'diyah, orang tu lambat datang. Alamak, dah habis sembahyang. Tak apalah, ada orang sembahyang tu, sembahyang sunat ke sembahyang, takkanlah sembahyang fardu. Semua dah habis sembahyang maghrib. Aku duduk je lah belakang ni. Ramai kan orang biasa buat gitu, duduk belakang sebab dia lambat. Dia jadi makmum. Dia sembahyang apa? Fardu maghrib. Dia lambat. Imam sembahyang apa? Ba'diyah maghrib, sembahyang sunat. Tak dapat 27, dapat satu je. Tapi harus, hukumnya harus. Sebab tu kita kena tahu pembahagian tu. Pembahagian. Tapi kalau kita habis dah buat macam mana? Harus kan bagi tahu kan. Cuma tak dapat 27. Tak dapat 27 pahala berjemaah. Yang dapat pahala qudwah dia panggil, pahala ikutan. Dapatlah sikit. Kalau biasa orang sembahyang seorang-seorang maghrib tu dapat satu, dia dapatlah 2.5, 3 gitu kot. Sikit. Tak dapat 27, tidak. Macam tu juga solat sunat tasbih, solat sunat rawatib sebagainya, macam-macam lagi. Tetapi tidak diberi pahala berjemaah. Tak dapat pahala jemaah. Satu je lah dapat. Sah-sah. Dan ada kalanya makruh. Ada yang makruh. Seperti sembahyang tunai adaan. Sembahyang tunai itu adaan, mengikut imam yang sembahyang qada, atau akasnya, atau sebaliknya. Mengikut pendapat dia, Ibn Ahmad ni, dia kata imam tunai seperti sembahyang tunai adaan mengikut imam sembahyang qada. Imam sembahyang qada, imam banyak tinggal masa muda-muda dulu, dia sembahyang qada, makmum dia pergi sembahyang tunai kat belakang. Makruh ataupun akas, ataupun terbalik. Imam tunai, makmum qada, juga makruh. Nampak antara jarang kita jumpa dalam kitab tu lah gitu. Dalam kitab kita ada. Bila sebut makruh, masih lagi sah lah. Masih lagi sah. Dan ada kalanya ditegah, tidak sah. Maknanya haram, tak boleh ni, tak sah sembahyang. Seperti dua sembahyang yang berlainan peraturannya. Memanglah. Seperti sembahyang fardu mengikut orang sembahyang jenazah. Logik lah. Nak sembahyang apa? Sembahyang zuhur. Ada imam tu duduk ramai-ramai sembahyang apa? Sembahyang jenazah. Aku jadi makmum lah. Maka tidak sah. Memang tak boleh lah. Dah cara sembahyang pun lain. Macam tu juga sembahyang yang tak sama peraturan lah. Sebab dia kata berlainan peraturan. Sembahyang zuhur ada rukuk, ada sujud. Sembahyang jenazah tak ada. Nak jadi macam mana? Nak jadi makmum macam mana? Tak boleh.
Okey, dan tingkatan fadilat dalam mengerjakan sembahyang berjemaah ialah dia ada tingkatan fadilat dia. Tingkatan fadilat dia dalam mengerjakan solat berjemaah ialah di dalam sembahyang Jumaat. Nombor 1 yang paling afdal lah. Apa ni? Jemaah. Kita sedang bincang tentang berjemaah, pahala berjemaah. Bukan pahala semayang tu, pahala berjemaah. Ialah semayang Jumaat. Memanglah fardu ain paling besar. Kemudian sembahyang subuh pagi Jumaat. Besar tu. Pahala besar. Lebih besar daripada sembahyang berjemaah yang lain. Yang jemaah ada je tu. Sembahyang subuh dia ada pahala khusus. Memang akan dapat siapa sembahyang subuh seorang ke, jemaah kat masjid ke, jemaah kat rumah ke, sembahyang kat mana-mana ke, janji dia sembahyang subuh dapat pahala dia. Tiba-tiba dia buat berjemaah. Okey, bila dia buat berjemaah, tengok berjemaah yang dia buat tu hari apa? Hari Jumaat. Pahala besar. Jumaat yang mana? Pahala berjemaah Jumaat yang mana? Jumaat yang waktu Zuhur tu. Dengan maksud sembahyang Jumaat. Itu pahala besar sungguh. Ataupun hari Jumaat tu dia buat tu waktu subuh dengan maksud sembahyang subuh, maka pahala yang berjemaah tu besar pahala tu. Sedangkan dia fardu kifayah, tapi pahala dia besar. Kemudian sembahyang subuh, kemudian sembahyang berjemaah subuh yang pada hari-hari lain, maknanya Sabtu, Ahad, Isnin, Selasa, Rabu, Khamis subuh, 6 hari ini pahala besar. Pahala jemaah tu besar daripada hari-hari yang lain. Contohnya hari ni sembahyang subuh berjemaah tadi lebih besar daripada sembahyang subuh berjemaah esok. Pahala subuh ke? Bukan pahala subuh, pahala jemaah tu. Pahala subuh sama je hari tiap hari. Dah sembahyang subuh tu. Jadi dia lebih besar. Yang hari ini, yang hari Jumaat baru ni, subuh Jumaat baru ni berbanding subuh hari ni. Subuh hari ni lebih besar berbanding dengan, bukan subuh esok, berbanding dengan berjemaah maghrib malam ni. Jemaah pagi ni lagi besar. Kemudian jemaah isyak. Isyak juga besar. Duduk nombor apa tu? Subuh, sembahyang Jumaat, subuh hari-hari lain, kemudian isyak. Nombor 4 isyak tu. Kemudian asar, berjemaah asar. Kemudian zuhur. Kemudian maghrib. Last sekali berjemaah maghrib. Yang dalam tingkatan pahala berjemaah yang paling besar, maghrib adalah yang paling last sekali. Dan itulah yang paling ramai sekali. Itu memang gitu. Dia memang gitu. Yang paling besar sembahyang Jumaat tadi sebab dia fardu ain. Dan sembahyang berjemaah di dalam menunaikan sembahyang fardu 5 itu berdasarkan kepada hadis sahih Bukhari dan Muslim, iaitu salatul jamaati afdalu min salatil fardhi bi 27 darajatan. Artinya sembahyang berjemaah dari segi fadilat dia melebihi fadilat sembahyang seorang diri sebanyak 27 darjat. Yang 27 kita duk bahas lama dah kan. Sembahyang 27, sembahyang berjemaah dapat 27, sembahyang seorang dapat 1. Dia punya perbezaan dia. Dan 27 tu besar, banyak tu. Kalau sembahyang subuh tadi kita nak bandingkan dengan sembahyang subuh hari-hari lain 27 kali. 27 sembahyang subuh seorang-seorang, yang lain 27 kali beza. Kita biasa sembahyang seorang aja. 27 kali baru macam sekali subuh je tadi. Dari segi pahala jemaah. Dan berdasarkan kepada hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, hadis tadilah, sembahyang berjemaah itu melebihi fadilat sembahyang seorang diri sebanyak 25 juzuk darjat. Ada setengah riwayat kata bukan 27, 25. Tak kisahlah, beza 2 je pun. Patut diingatkan di dalam mengerjakan sembahyang berjemaah ini dengan secara betul. Nak kata 27 ke, nak kata 25 ke, nak kata pahala afdal, pahala besar ke, pahala kecil ke, mesti betul. Kalau tak betul, tak guna. Tak guna duk sembang tentang fadilat. Dia kena betul. Supaya mendapat pahala dengan sempurnanya. Kadang-kadang ingat dapat 27, rupanya dapat 5. Kadang dapat 15.
Boleh dapat 15 dalam solat jemaah, boleh. Kita nak 27 dapat 15. Okey lah juga dapat 15. Bimbang takut dapat 1. Datang muka bunyilah susah payah, sembahyang jemaah dapat 1 aja. Baik main kat rumah. Tapi okey lah, sah dapat 1. Bimbang takut dapat 0. Baik sembahyang seorang dapat juga 1. Kenapa boleh jadi dapat 0? Ada peraturan makmum yang dia tak ikut, menyebabkan batal pahala jemaah. Bukan batal semayang, pahala tu batal. Banyak keadaan yang batal pahala berjemaah, dapat 0 kan. Maka sayugialah setiap imam dan makmum mematuhi syarat-syarat dan peraturan yang diwajibkan ke atas mereka masing-masing. Dan di dalam kitab dan di dalam Kitabul Qaulul Tam karangan Ibnul Imad ini ada memberi panduan dan menunjukkan peraturan menjadi beberapa masalah dan kemuskilan yang rumit-rumit. Dia letak yang rumit-rumit yang timbul dari peraturan-peraturan menjadi imam dan makmum. Lebih lagi masalah muafiq masbuk pun ada. Dan kitab tersebut mengandungi hampir semua peraturan-peraturan menjadi imam dan makmum dan masalah-masalah muafiq masbuk. Memang rare masalah dalam ni. Imam tak baca satu ayat daripada Fatihah, imam rukuk, imam tak sengaja maka imam tak batal, makmum tak boleh rukuk. Tu antara masalah yang jarang dibincangkan. Masbuk dalam solat jenazah. Dalam solat jenazah imam dah takbir yang ketiga, bunyi imam duk baca Allahumma fillahu warhamhu tu, dia baru masuk takbir yang pertama. Macam mana masbuk Ada masbuk yang berkaitan dengan solat jenazah. Ada yang jika dekat RNR kita tengok dia sembahyang seorang, pada sembahyang yang bunyi kuat, sembahyang subuh, maghrib, isyak, kan bunyi tu kan kuat kan, kena baca kuat, tapi dia baca slow, tak boleh jadikan dia imam, tak sah. Banyak lagi, memang ada 200 lebih ni. Memang masalah yang memang kita perlu tahu sepatutnya, sebab biasa terjadi. Kerana keperluan saya sendiri, saya ni siapa? Pengarang ni, dan saudara-saudari, saya memberanikan untuk menterjemahkan isi kandungan kitab tersebut. Sebenarnya dia buat untuk dia dulu, untuk dia mengajar. Okey. Mana-mana masalah yang dipandang perlu bagi diri saya dan masyarakat kita, dialah yang pilih 200 lebih tu. Bukan semua masalah di dalamnya, bukan semua. Walaupun saya ni bukan ahli dalam bidang ini, dan membuatkan saya berani dalam hal ini kerana saya yakin ada di belakang saya para alim ulama yang ikhlas lagi jujur, yang sanggup membetulkan jika didapati salah dan silap dari segi susunan, terjemahan, huraian bahasa dan lain-lain. Wallahu a'lam. Wal kamalu lillahi wahdah. Lain sikit dah. Dia padahal dah ahli majlis fatwa dah ni. Dia kata lagi tak ahli lagi. Kalau ahli majlis fatwa Kedah tak ahli, kita lagi dah tak ahli. Dan saya berharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya ditamatkan terjemahan ini sampai habis. Masa tu dia baru nak karang. Semua masalah-masalah yang penting yang kerap berlaku dalam masyarakat kita di Malaysia, dan semoga terjemahan ini berguna bagi saya dan umum manfaatnya seperti mana asalnya, dan semoga terjemahan ini diterima sebagai usaha mencapai keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Salam hormat dari saya, Haji Zakaria bin Haji Ahmad Wan Besar, Ahli Jawatan Kuasa Fatwa Negeri Kedah Darul Aman. Rumah dia dekat Jalan Stadium Al-Ustaz. Mana orang Al-Ustaz? Jalan Stadium kat mana? Saya ada bagi nombor telefon lagi. Jalan Stadium rumah dia. Siap bagi tahu alamat rumah. Kenapa? Ni bukan dia je. Sebenarnya kalau kita tengok karangan-karangan ulama terdahulu, dia bagi tahu alamat rumah dia. Kita sorok. Kita bagi alamat Facebook Sebab apa dia bagi? Apa-apa hal datang rumah aku. Nak beritahu beraninya aku buat ni. Kalau salah datang rumah aku betulkan balik kalau ada yang salah. Datang saya rumah. Kalau bagi alamat pejabat, kalau dah berhenti nanti. Kalau bagi tahu alamat Facebook, kalau ada Facebook waktu tu. Tapi kalau dia tak baca,
Ataupun mungkin dah tak mau dah nak Facebook ni ke? Kalau bagi nombor telefon atau nombor telefon handphone, kalau tukar ni, dia bagi nombor telefon rumah 0472730232 dan bagi tahu alamat rumah. Kita sorok alamat rumah kita, dia bagi tahu. Habis, sambung lagi mukadimah je ini kot. Bismillahirrahmanirrahim. Ada lagi? Belum masuk lagi ni. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammad khatimin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Maka ini beberapa masalah, aku namakannya dengan qaul tam fi ahkamil ma'mum wal imam, dan masalah-masalah ini amat diperlukan oleh setiap kaum muslimin muslimat di dalam ibadah mereka ketika mendirikan sembahyang berjemaah. Masalah ini sering berlaku dan sudah jadi umum balwa. Kebanyakan orang tidak pedulikannya. Sebab tu dia tulis juga 200 masalah ni, sebab dia kata masalah ni imam makmum ni dah jadi umum balwa. Apa maksud umum balwa? Maksud umum balwa ni dah jadi macam biasa sangat dah. Jadi biasa sangat dah. Sampaikan orang tak peduli. Dah banyak berlaku, padahal salah. Orang tak peduli pun. Mungkin tak ada orang mengajar juga kot. Sebab tu orang tu tak tahu. Tak tahulah. Dia kata dah jadi umum balwa. Umum balwa ni dah jadi apa, tersebar. Orang duk buat benda macam tu aja, tapi salah. Dan pokok atau nas-nas hukum makmum dan imam ini ialah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Innama ju'ilal imamu liyutamma bih fala takhtalifu alaihi. Fa idza kabbara fakabbiru wa idza raka'a farka'u wa idza sajada fasjudu. Artinya sesungguhnya dijadikan imam itu untuk diikuti oleh makmum. Maka janganlah kamu menyalahi imam. Maka jika ia bertakbir, jika imam takbir, hendaklah kamu ikut takbir. Dan jika ia rukuk, hendaklah kamu ikut rukuk. Dan jika ia sujud, hendaklah kamu ikut sujud. Ni dia bagi mukadimah, baca je dulu. Dan sabda Nabi SAW, hadis tadi mengatakan jangan kita menyalahi imam. Imam buat terus buat, imam buat terus buat. Tak payah nak buat benda-benda lain. Benda-benda lain macam mana? Nak rukuk lama sikit, nak sujud lama sikit, nak buat lain lah. Walaupun sah, tapi tak ikut, tak dengar cakap. Arahan imam sampai, kita pun ikut aja. Dan sabda Nabi SAW, la tastabiquni birruku'i wala bisujudi wala bilqiyami wala bilinsirafi fa inni arakum min amami wa min khalfi. Artinya janganlah engkau mendahului aku dengan rukuk, dengan sujud. Jangan cepat. Aku tak rukuk, ataupun aku sedang rukuk, engkau dah siap rukuk dah. Kata Nabi, jangan gitu, dia kata kat para sahabat. Jangan aku tak sujud lagi, baru perjalanan nak sujud, engkau dah sampai kepala dekat lantai dah. Jangan gitu. Dan jangan juga dengan qiyam. Tunggulah aku berdiri dulu, baru kau berdiri. Jangan mendahului imam. Dan juga kembali dahulu daripada aku. Ya ni tak boleh buat. Macam mana? Maksud kembali ni, keluar daripada tempat sembahyang. Maksudnya selagi Nabi tak bangun, balik, jangan balik. Tu ada hadis ni. Jadi Nabi kata jangan sampai aku balik baru kau balik. Lepas habis sembahyang, kalau aku wirid, kau wirid juga. Kalau aku tak wirid, aku keluar, baru balik. Kata ni, jangan ni. Dan juga keluar daripada tempat sembahyang, jangan cepat daripada Nabi. Nabi pesan kat para sahabat, kerana aku dapat melihat kamu semua dari hadapan dan dari belakang. Nabi boleh tengok kat belakang. Nabi nampak kat depan dan kat belakang. Kita tengok, kita ada penglihatan. Kita ada deria yang Allah letak dekat mata ni. Ada satu deria untuk kita melihat. Kita melihat menggunakan alat yang mana alat tu biji mata, yang ghalibnya, kebiasaannya Allah letak kebolehan ataupun deria penglihatan. Deria penglihatan tu Allah letak dekat biji mata, maka kita boleh nampak. Kita nampak kerana deria, kita bukan kerana nampak kerana biji mata. Tu kena mengaji tauhid baru tahu. Baru boleh dapat dia punya tu. Jadi Allah letak deria-deria rasa dekat lidah, deria bau dekat hidung, kat dalam ni. Allah letak deria tu. Deria penjabat dia panggil.
Penjabat dekat seluruh kulit kita. Dia panggil penjabat. Yang kita pegang kita boleh rasa. Dia panggil penjabat. Kan rasa ni. Kan rasa kasar, rasa panas dekat tangan kita. Allah letak deria penjabat dekat semua tubuh kita, dekat kulit. Allah letak secara ghalibnya. Jadi dengan Allah letak deria, kita dapat rasa. Allah letak deria dekat mata, kita dapat melihat. Allah letak deria dekat hidung, kita dapat membahu. Kita bau tu bukan dengan hidung, kita bau dengan deria bau yang Allah letak dekat hidung. Kita boleh dengar bukan dengan telinga, bukan dengan gegendang, tidak. Kita dengar dengan deria dengar yang Allah letak dekat gegendang. Jadi bila Allah letak deria tu dekat biji mata, maka kita dapat melihat kerana deria yang Allah letak dekat biji mata. Kita bukan melihat dengan biji mata, dengan kornea lah, apalah benda-benda ni. Bukan. Kerana apa? Kerana buktinya orang buta ada mata, ada biji mata, tapi tak boleh melihat. Kerana Allah tak letak, Allah tarik, Allah tak letak deria lihat. Orang pekak ada gegendang, ada telinga, ada cuping, ada cukup semua. Tapi kenapa tak boleh dengar? Sebab tak ada deria tu. Kita dengar dengan deria tu. Jadi deria yang Allah letak dekat mata itu ghalib, kebiasaan. Allah boleh je letak deria tu kat tempat lain. Kat mana nak letak? Letak dekat kuku. Deria lihat. Boleh? Nak tengok je kejap. Aku tak nampak. Okay. Oh, kau. Boleh? Cuma ghalib kebiasaan Allah letak dekat biji mata. Jadi Nabi kata, aku dapat melihat kau kat belakang. Kita kata, Nabi mana ada mata kat belakang? Kita tak mengaji tauhid. Kalau mengaji tauhid kita tahu bahawasanya ghalib je, adat sahaja Allah letak dekat biji mata. Allah letak deria tadi tu kat mana-mana. Maka Allah letaklah, adalah deria pelihat. Kita pelihat. Kalau setengah-setengah kitab tu Tariq pada dia akan kata apa kan, dengar, lihat. Letak deria pelihat dekat belakang. Kat mana tak tahulah, kat belakang. Jadi Nabi kata, aku boleh melihat, aku boleh nampak kat belakang. Ni kata Nabi. Hadis ni, fa inni arakum min amami wa min khalfi. Aku dapat melihat kamu daripada arah depan dan belakang pun aku boleh dapat. Jadi kau semayang kat belakang aku, jangan cepat pada aku tahu, aku boleh nampak. Tu poin dekat sini. Jangan cepat daripada imam. Poin dekat situ. Dan sabda Nabi SAW, ama yakhshal ladhi yarfa'u ra'sahu qabla al-imami an yuhawwilallahu ra'sahu ra'sa himarin aw yaj'alallahu suratahu surata himarin. Artinya, tidakkah takut orang yang mengangkat kepalanya sebelum imamnya? Tak takut ke orang yang cepat dulu sebelum imam? Bahawa Allah akan mengubah kepalanya menjadi kepala kaldai, dan atau Allah menjadikan rupanya seperti rupa kaldai. Tak takut ke angkat kepala sebelum imam pergi? Dia dah pergi dah. Dia akan jadi rupa dia macam kaldai, ataupun kepala macam sekali dengan kepala kaldai. Maka hadis-hadis yang tersebut dengan jelas haram hukumnya mendahului imam pada rukuk, sujud dan lain-lain, atau lain-lain daripada kedua-duanya, daripada rukuk-rukuk sembahyang. Semualah rukuk-rukuk sembahyang. Dan hukum haram ini telah diterangkan di dalam Kitabul Tahzib dan At-Tatimmah, dan telah disahkan di dalam Syarah Muhazzab, dan iaitu Zahir Nas Kitabul Kaifiyat. Semua kitab tu saya sendiri tak dah baca kitab asal. Nampak, kita tengah mengaji kitab ni, kita boleh tengok kitab-kitab besar. Itulah pentingnya alim ulama, dia tolong kita. Nak baca kitab tebal-tebal, jilid-jilid tu, Allah, memang tak mampulah. Dan makna sabda Nabi SAW bahawa Allah mengubahkan kepalanya menjadi kepala kaldai, yakni Allah menjadikan kepalanya seperti rupa kaldai dan badannya tetap badan manusia, bagi yang mengangkat kepala sebelum imam. Dan makna Nabi SAW, atau Allah menjadikan rupa, tadi menjadikan seperti kepala kaldai atau rupa kaldai, yakni menukarkan semua rupa badannya kepada badan kaldai sekali, dan kepalanya pun seperti kepala kaldai. Dua cerita. Siapa yang mengangkat kepala cepat daripada imam, Allah akan tukar kepala dia jadi kepala kaldai, ataupun dengan badan sekali. Kaldai ni hina lah kaldai ni.
dan difahamkan daripada hadis tersebut sebagai dalil atas harusnya berlaku pengubahan kejadian manusia kepada rupa binatang. Boleh je kalau Allah nak tukar daripada manusia jadi binatang. Ada kaum yang Allah tukar jadi monyet. Bani Israel dulu. Bani Israel. Sebab tu kalau nak bukan bergurau lah, main-main dengan Bani Israel, dengan orang Israel sana, jangan cakap, kalau cakap dia tu macam macam binatang-binatang lain tu okey lagi, dia marah-marah gitu. Kalau kata monyet, memang tumbuk kat situ. Sebab keturunan dia memang gitu. Keturunan asal yang tentang yang tak boleh tangkap ikan hari satu, akhir sekali dia kona, dia tahan pukat hari sehari sebelum, dia tangkap hari sehari selepas. Dia akan tangkap. Akhir sekali Allah tukar jadi beruk. Jadi tak boleh gurau pasal beruk kan. Kalau kata babi ke apa ke, dia marah gitu. Cakap duk sikit cakap apa-apa gitu, jangan cakap. Tapi kalau beruk, tak ada maaf bagimu. Memang bertumbuk kat situ juga. Sebab dia sedar dan dia tahu. Dalam kitab dia pun ada, dalam kitab suci dia. Jadi kalau bertukar jadi beruk, jadi monyet, memang berlaku. Jadi kaldai pun boleh berlaku. Cuma sebagian ulama mengatakan maksud tukar tu umpama je. Dia bukan tukar betul, bukan Allah tukar betul. Umpama perangai macam perangai keldai kan tu. Jadi Allah tukar tu maksudnya perangai ni perangai keldai, itu je. Tapi tak kisah. Dalam kitab dia kata tukar betul. Okay, tukar betul. Semoga Allah melindungkan kita daripadanya. Dan pengubahan tersebut menunjukkan kerasnya kemurkaan Allah Ta'ala atas orang yang tidak mengikut perbuatan imam dengan betul. Maksudnya angkat kepala lebih awal daripada imam. Kerasnya orang yang buat gitu, sampaikan sama ada diumpamakan kaldai ataupun memang jadi kaldai betul. Ada kera dan babi ada lagi ni. Apa ni? Surah apa? Surah Al-Ma'idah ayat 60 tu. Katakanlah apa ni? Wahai Muhammad, mahukah aku akan kabarkan tentang yang lebih buruk balasannya di sisi Allah daripada yang demikian itu? Ialah orang yang dilaknat Allah dan dimurkainya, dan orang yang dijadikan di antara mereka seperti kera dan babi. Ada juga kera dan babi. Dan penyembah tagut. Mereka inilah yang lebih buruk kedudukannya dan lebih sesat dari jalan yang betul. Maksudnya perubahan daripada manusia kepada binatang, banyak perumpamaan yang Allah khabarkan dalam Quran. Malah kalau kita kata bukan tukar betul pun, seumpama perangai macam tu, perangai kera, perangai babi, perangai himar, kaldai. Habis. Wallahu a'lam. Bahagian pertama. Saya cepat-cepat nak masuk jugalah, takkan mukadimah satu pun tak masuk. Habis. Tadi semua mukadimah. Maka dia masuklah bahagian yang pertama. Mungkin kita satu je lah kot. Satu je lah. Kurang-kurang pun mulalah juga. Dia dua bahagian. Bahagian pertama dan bahagian yang kedua kat tengah ni. Bahagian yang pertama, qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala, masalah-masalah penting bagi makmum dan imam. Yang pertama, bacaan ketika sembahyang di qamat. Bacaan ketika sembahyang di qamat. Maksudnya bacaan apa ketika qamat? Qamat tu ada bacaan. Yang mana kita tahu azan dan iqamah ni syiar Islam. Jadi maka kita kena agungkan syiar tu. Dzalika wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Demikianlah Allah memerintahkan, siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka sesungguhnya itu timbul dari ketakwaan hati. Antara syiar adalah azan dan iqamah. Dalam bahas kita adalah iqamah, ataupun orang Melayu panggil qamat. Qamat berasal daripada perkataan qama, qiyam, maksudnya berdiri. Azan, uzunun, telinga. Dia jadi azan. Sebab tu dia kena kuat. Sebab telinga. Azan, telinga. Macam tu lah. Apa telinga? Dengar. Nak azan kan dengar. Jadi azan tu telinga, dengan maksud seruan untuk orang dengar.
iqamah ataupun qamat, qamat, iqamah, qiyam, berdiri. Bukan telinga lah. Maksudnya apa? Tak payah kuat-kuat. Sebab suruh berdiri je pun. Bila nak suruh berdiri, takkan nak suruh orang kat rumah berdiri. Mestilah suruh orang yang ada dekat situ berdiri. Jadi buat apa kuat-kuat? Kuat-kuat tu maksud kuat yang macam azan tu lah. Sekadar orang dapat dengar, dah lah. Itu iqamah. Dan sebab nak suruh berdiri. Jadi tujuan qamat nak suruh berdiri. Dah akan bincang nanti tak? Ya. Dah akan bincang nanti bila nak berdiri. Sebab qamat-qamat ni suruh berdiri. Okay. Nantilah yang tu. Jadi oleh kerana qamat ni adalah khususiah umat Nabi SAW, jadi buat betul-betul lah. Sayang lah sebab umat dulu tak ada qamat, tak ada azan, tak ada qamat. Tak ada azan, tak ada qamat. Dan besar fadilat qamat ni, besar. Lau ya'lamun nasu ma fin nidai was-safil awal thumma lam yajidu illa an yashtahimu alaih lastahamu alaih. Sekiranya orang tahu yang terkandung dalam azan dengan qamat ni, terkandung fadilat pahalanya, satu dalam azan, dalam iqamah dan dalam saf pertama. 3 benda ni. Sedangkan dia tidak menemukan kesempatan lain selain undian, maka mereka akan mengundi. 3 benda ni orang akan berebut, nak azan, nak qamat, nak duk saf awal. Kalau katalah seorang cukup lah azan, qamat, kalau duduk saf pertama berapa orang je, berapa puluh-puluh orang yang ada, cukup lah. Kalau lebih macam mana? Mereka akan undi. Aku nak juga kat saf pertama. Macam tu juga, aku nak juga azan, aku nak juga qamat. Sebab besar fadilat. Jadi dia terpaksa nak tak boleh, tak kira, undi pun undi lah. Berebut 3 benda ni. Apabila sembahyang diqamat, apabila sembahyang dilaungkan, maka disunatkan bagi mendengarnya bahawa berkata ia seperti apa yang diucapkan oleh tukang qamat. Ikut apa tukang qamat baca, laungkan, dia follow balik, dia ulang balik. Kan saya pernah sebut dulu kan, masa kita mengaji kitab Bahjah Mardiyah, khatam dah pun Bahjah Mardiyah kita. Saya ada sebut, tapi lama dah lah. Bahjah Mardiyah tu kitab apa? Yang belakang musalli tu, kalau ingat lagi, Muhafiq Masbuk. Jadi apabila azan ataupun iqamah, ulang balik kerana tanda kita setuju. Kita setuju dengan laungan itu. Sebab cara untuk menunjukkan kita setuju macam-macam cara. Kadang-kadang dengan cara tepuk tangan, setuju, tu maksud dia. Kadang-kadang dengan cara ketuk meja. Setuju ketuk meja kan? Dewan Rakyat, dia tak kata setuju, mana ada. Dia akan ketuk meja ramai-ramai. Saya duk cari juga sebenarnya tau, kenapa dekat dalam Dewan Rakyat kat parlimen tu ketuk meja? Maksudnya nak kata setuju. Tak tahu daripada mana asal usul. Saya sebenarnya Google search, tanya kawan-kawan politik, diorang pun tak tahu. Dah YB dah pun tak tahu kenapa. Setuju je kan ketuk geruk. Tapi kalau kata siapa yang bersetuju, kata setuju. Macam mana kalau apa, macam mana asal usulnya? Tak tahu kenapa. Sebab sekadar cakap setuju, lebih pada yang kata setuju. Habis kalau yang tak setuju, suara dia slow macam mana? Akhir sekali buat kiraan kan. Tak, cuma asal usul tak tahu kenapa tepuk meja menandakan setuju. Sebab tepuk meja ni kalau orang Melayu tak setuju. Kan? Aku tak setuju, tepuk meja. Kalau setuju dia tak tepuk. Tapi kenapa dalam parlimen tepuk? Saya tak tahu. Tapi cara untuk setuju, macam-macam cara, antaranya kita ulang balik apa orang tu kata, maknanya kita setuju dengan seruan-seruan tu. Jadi dia kata kat sini, disunatkan orang yang mendengar qamat tadi dia ulang balik. Sunat-sunat ni pada 3 mazhab, mazhab Syafi'i, mazhab Maliki, mazhab Hanbali. Sunat ulang balik apa muazzin ataupun orang yang qamat ni dia sebut apa, kita ulang balik. Hukumnya sunat. Mazhab Hanafi hukumnya sunat juga. Mazhab Hanafi pun sunat juga.
Cuma mazhab Hanafi jawab azan tu wajib. Dan besarnya jawab iqamah ni sehinggakan kalau haid, nifas, berhadas tetap juga sunat. Azan pun sama sunat jawab, iqamah pun sunat jawab. Sama ada dia haid, dia nifas ataupun dia berhadas besar, berjunub sekalipun. Sunat. Kalau tengah baca Quran, sunat berhenti untuk jawab azan dan iqamah. Besar. Yalah besar baca Quran tu, besar pahala. Sunat berhenti baca Quran. Okay? Dan cuma ada tempat makruh lah jawab qamat apabila sedang, maksud dalam bilik air, qada hajat kan, sedang membuang, melabur, maka sunat tak jawab. Maksudnya tak boleh jawab sebab tengah buat benda yang tak selayaknya. Ada beberapa yang lain sikit. Ada kata melainkan ucapan qad qamatis solah. Qad qamatis solah jangan ikut. Qad qamatis solah jangan ikut. Ucapan dia, jawab dia lain sikit. Dia kata qad qamatis solah je, tapi sebenarnya ada lagi. Hayya 'alas solah, hayya 'alal falah, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Itu jawabnya tu satu, beza. Satu lagi ucapan qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Dua kali kan, qad qamatis salah. Jaga baris qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Qad qamatis salatu. Lepas tu qad qamatis salah kan. Baris ta tu qad qamatus salati. Terbalik ya. Qad qamatus salati, qad qamatis salatu. Jangan terbalik. Tak tahu bilal, hati-hati. Kalau terbalik memang malu lah. Qad qamatus salati. Ada ni. Qad qamatis salat, qad qamatis salati, qad qamatis salah. Ada. Saya pernah dengar. Ti belaka. Ada dhammah belaka. Qad qamatus salatu, qad qamatus salah. Ada. Kan? Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Itu ucapan tu. Bila muazzin, bila Bilal dia melaungkan ucapan tadi, maka disunatkan yang mendengar, yang tak dengar tak sunat. Mendengar, berkata ya, dia jawab. Jangan jawab, jangan tiru qad qamatis salah, jangan. Jawab apa? Aqamahallahu wa adamaha. Itu minimum, sekurang-kurang. Aqamahallahu wa adamaha. Aqamahallahu wa adamaha, minimum. Tapi yang sempurnanya aqamahallahu wa adamaha wa ja'alani min salihi ahliha. Artinya, baca sekali lagi. Aqamahallahu wa adamaha wa ja'alani min salihi ahliha. Artinya semoga Allah menegakkan sembahyang itu. Menegakkan. Sebab kita sedang nak mendirikan sembahyang. Moga-moga Allah tegakkan. Bila mendiri kan tegak. Ni baring, ni tegak. Semoga Allah menegakkan sembahyang tu dan mengekalkan atas mengerjakan sembahyang itu dan menjadikan aku daripada sebaik-baik ahlinya. Qad qamatis salah. Bangun sembahyang, pakat-pakat bangun sembahyang, pakat-pakat bangun sembahyang. Maka jawab kita, mudah-mudahan Allah menegakkan sembahyang yang kita nak tegakkan ni, nak dirikan ni, dan mengekalkan atas mengerjakan sembahyang supaya Allah bagi aku istiqamah dan aku menjadi sebaik-baik ahli. Ada juga yang dalam azan tu yang lain sikit tu, selain daripada hayya 'alas salah, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Hayya 'alal falah pun sama, dia panggil hauqalah, dia panggil hauqalah. Dua. Kemudian qad qamatis salah lain, bacaannya lain, jangan tak ikut. Aqamahallahu adamaha. Kemudian taswib, as-salatu khairum minan naum, sadaqata wa bararta. Maksudnya telah sebenar engkau dan engkau ahli kebajikan. Itu yang tak sama. Dalam azan dan iqamah yang tak sama itulah. Hayya 'alas salah, hayya 'alal falah,
qad qamatis salah, as-salatu khairun minan naum. Yang ni tak ikut empat ni. Semua ada jawab dia. Semua ada jawab yang sendiri. Dia panggil taswib, Dan habis sahaja qamat, sebenarnya termasuk azan pun. Habis azan dan habis qamat, maka sunat selawat ke atas Nabi. Sunat selawat ke atas Nabi, la ilaha illallah kan. Tu Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah. Sebelum tu sunat selawat. Sebelum Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah. Sunat dipanggil doa wasilah. Sunat doa wasilah, tapi sebelum doa wasilah tu sunat selawat. Tapi jarang orang selawat. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tu sambung seluruh tu. La kan last sekali kan last sekali kan la ilaha illallah. La ilaha illallah kena ikut follow. Betul? La ilaha illallah terus Muhammadur Rasulullah. Kalau nak sambung ataupun selawat kan Allahumma salli ala ke Sayyidina Muhammad, selawat lepas tu Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah. Dia panggil doa wasilah. Kan Nabi kata, siapa yang minta aku untuk dapat satu wasilah ni, maka aku akan bagi syafaat dekat dia. Jadi Nabi dah bagi tahu gitu, maka kita baca Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah was-salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adtah. Last sekali kalau tambah innaka la tukhliful mi'ad, sesungguhnya engkau tidak memungkiri janji. Selepas iqamah dan selepas azan juga. Habis yang pertama. Satu aja hari ni. Cukup satu aja. Akan datang insya-Allah saya akan baca beberapa tajuk, beberapa beberapa masalah. Yang kedua nanti kita akan bincang subuh jugalah. Jangan berbimbang, jangan buat doa ketika sembahyang Jumaat. Qomat-qomat jangan sibuk berdoa. Yang ketiga, jangan berdiri sehingga selesai qamat. Yang ketiga, bukan berdiri dekat qamatis salah. Bukan. Tapi kita kebanyakannya berdiri dekat qamatis salah. Sebenarnya bukan. Dia kata jangan berdiri. Okay? Dan ada mazhab, ada pendapat kata kena berdiri jika. Ada jika-jika panjang nampak tu. Kalau gini, berdirilah dekat qamatis salah. Kalau macam ni, jangan berdiri dekat qamatis salah. Tunggu habis. Tidak disunatkan tahiyatul masjid ketika sembahyang sedang diqamatkan. Kalau tak sembahyang lagi. Kalau dah sembahyang macam mana? Tiba-tiba qamat. Janganlah makmum berdiri sehingga imam keluar daripada tempatnya. Ini yang kata Nabi pesan tadi. Makruh sembahyang sunat atau sujud tilawah selepas qamat atau hampirnya. Sunat imam menyuruh makmum membetulkan saf. Tidak sunat membaca bismillah ketika hendak takbiratul ihram. Wajib menghadirkan 3 perkara dalam takbiratul ihram. Sunat makmum bertakbiratul ihram mengiringi takbiratul ihram imam. Hukum makmum was-was pada bacaan Fatihah. Itu semua satu masalah panjang. Makruh berimam kepada orang was-was. Hukum mat memanjangkan takbiratul ihram, hukum memanjangkan Allah tu. Hukum keluar daripada sembahyang dan takbiratul ihram semula. Dah sembahyang dah takbir elok-elok dah. Dia takbir sekali lagi. Mengulangi sembahyang dalam waktunya adakah disebut qada atau adaan? Haram membatalkan sembahyang dengan sebab was-was. Tidak sah makmum bertakbiratul ihram serentak dengan imam. Memanglah. Makruh makmum rukuk atau sujud atau lainnya serentak dengan imam. Hukum makmum salam serentak dengan imam. Sakit perut kot. Cepat sangat. Hukum makmum salam sebelum imam dengan niat mufaraqah. Hukum makmum salam sebelum imam tapi niat mufaraqah. Hukum makmum masbuk bangun sebelum imam memberi salam. Salam pertama ke salam yang kedua? Huraian hukum muwafaqah, musabaqah dan musawaqah. Makmum yang ada masa membaca Fatihah. Ini masalah muwafiq masbuk ni. Makmum yang was-was dalam bacaan. Hukum mengubah niat di dalam sembahyang. Makmum diberi pilih di antara mufaraqah dengan imam atau berdiri menunggu imam. Imam dan makmum lupa sujud sahwi. Semua macam-macam ni. Imam membaca perlahan dalam sembahyang nyaring. Masalah 55. Imam membaca perlahan tapi sembahyang tu sembahyang nyaring.
Macam-macam lagi. Macam-macam. Beberapa makna kalimah amin disunatkan di dalam sembahyang 5 saktah. Kalimah amin ada 4 lorat. Lurah 4 lorat. Orang sembahyang keadaan duduk kerana uzur, dan apabila ia kuasa berdiri, maka wajib ia berdiri. Dia sembahyang duduk tapi tiba mampu berdiri, wajib berdiri. Kalau tak usah. Masalah yang ke-70 lebih tu. Lepas tu sunat memohon rahmat apabila mendengar atau dibaca ayat-ayat rahmat, dan memohon perlindungan apabila mendengar atau dibaca ayat-ayat azab. Kita biasalah, tahulah ada beberapa ayat yang kita jawab tu bila ni. Alaihissallahu biahkamil hakimin. Banyak lagi ada ni. Alaisa dzalika biqadirin ala an yuhyiyal mauta. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwal malak, sampai habis tu ada jawab dia. Ada jawab dia. Macam-macam. Takbir ada 6 bagai. 6 jenis takbir. Takbir raya macam mana lain, takbir azan lain, takbir dalam doa iftitah lain, takbir nak semayang lain. Imam niat jadi imam di tengah-tengah semayang. Dah rakaat ketiga pun imam niat imam. Sebelum tu dia tak niat imam pun. Makmum berlambat kat belakang. Saja je baca. Banyak-banyak. Tu lah 200 lebih. InsyaAllah. Sebenarnya kitab ni dah ada kot kat Ajuan. Nanti akan datang ada kitab more best sikit. Kita masuk masalah yang kedua lah nanti. Wallahualam. Tunggu dulu. Kita selesaikan tasbih kafarah dan suratul Allah subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.